Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya nak berkongsi cara-cara untuk membuat kitchen cabinet ataupun portable kitchen cabinet lah. Kenapa saya sebut portable kitchen cabinet? Sebab kitchen cabinet saya ni ada roda, so kita boleh move around lah kitchen cabinet tu. Size kitchen cabinet yang customer minta berukuran 4 kaki panjang dan 2 kaki lebar, 30 inci ataupun 2 kaki setengah tinggi. Tapi dia lebih kepada saiz meja makan lah. Kalau kita nak ikut kitchen cabinet dekat rumah, standard saiz tinggi sikit, lebih kurang 33 inci lah, ataupun 2 kaki 2/3 ataupun 2.75 kaki lah, lebih kurang lah 33 inci. Okay, fine. So sebelum tu saya nak share sedikit tentang jenis encel yang kita sering gunakan lah. Saya bagi contoh, ni encel ni yang orang selalu pakai dalam kitchen cabinet. So dia kuat sikit, tapi dia kena tepuk lubang dekat dinding tu. Maksud dia dekat dinding kitchen cabinet tu kita kena tepuk lubang. Ini encel biasa. Dan ini ke encel yang selalu orang pakai kat bandar ataupun pintu-pintu yang nak bagi nampak rare sikit, klasik sikit lah kan. Ini satu lagi encel yang sama jenis macam ni lah, ataupun dia panggil hinge, HINGES. Cuma beza dia, yang ni tak payah tebuk, dia boleh ni terus boleh kepak tu je lah. Okay, so kita akan kita akan tengok tutorial yang saya nak tunjuk, sama-sama melayari video ini. Sebelum tu jangan lupa share, like dan subscribe. Okay guys, so ini saya punya note. Kalau tengok first, sebelum start buat, saya sketch dulu dan saya dapatkan main measurement untuk frame. So contoh untuk kitchen cabinet ni, customer nak 30 inci tinggi, 24 inci lebar dan 48 inci panjang. So kalau kita nak ikut benda ni, at the end dia punya measurement mesti macam ni. Maksud dia bila dah siap, dia kena macam ni lah. Yang selalu kita lupa, bila kita masukkan, bila kita ukur frame apa semua, lepas tu baru kita nak masuk dinding, pintu apa semua, dia punya measurement dah lari. Maksud dia measurement dia dah semakin besar lah. Okay, sebagai contoh, saya tunjuk dulu jenis kayu. Okay, so kayu yang saya pakai ni, sebab kayu pun limited, nak cari pun susah. Kayu yang saya pakai ni, lebar dia lebih kurang 1,5 inci kali 1 inci suku lah, lebih kurang. So dia tak betul-betul segi empat sama, dia lebih kurang segi empat tepat lah kalau kita tengok daripada sini kan. So kita kena pandai adjust kat belah mana kita nak letak depan, kat belah mana kita nak letak belakang. So saya beli kayu ni dalam 6 kaki kot. So saya potong ikut main frame ni. So saya bagikan 3 part untuk main frame. Ada panjang, ada tinggi, ada lebar. Panjang dia apa hal saya nak kena ada 48 inci, tinggi 30 inci, lebar 24 inci. So saya buat macam ni. So saya nak kena tahu ada berapa banyak kayu yang saya perlukan. Sebagai contoh, panjang, memula yang main frame betul-betul saya perlukan 4, tinggi pun 4, lebar pun 4. Tapi at the end saya ada additional, saya tambah sikit sebab nak letak tengah apa semua kan. Okay, so kita kira dulu dia punya ukuran yang sebenar lah. Contoh 48 inci, benda apa yang kita nak kena minus bila kita tambah dinding dan sebagainya. Sebagai contoh, yang ni 48 inci saya tolak 24 mm. 24 mm ni adalah tebal papan untuk saya buat dinding.
So maksud dia ini kayu. Contoh bila jadi panjang, so bila masuk tepat papan dekat dinding tu, dia dah ada penambahan panjang kan. So saya tolak ukuran papan ni lah, kiri dan kanan. So papan ni dia punya ketebalan 12 mm, kiri dan kanan jadi 24 lah. Dan satu lagi saya tolak 60 mm. So 60 mm ni adalah ketebalan frame kayu yang sama lah. Sebagai contoh, dia jadi macam ni kan. Contoh lah. Nanti bila saya pasang dia di macam ni. So saya tolak ni kiri kanan juga. Tebal dia 30 mm, 30 kali 2, 60. So nanti kita akan masuk papan tepi ni. So ini yang sebenarnya ukuran yang saya akan tolak. So kiri dan kanan lah kali 2. So kalau kita tengok kayu ni, yang ukuran-ukuran yang lain pun saya dah tolak. Saya dah dapat actual measurement untuk kayu yang akan dipotong. So dari situ baru saya check kalau ada penambahan, nak letak tulang apa kan. So saya tambah lagi lah. Macam contoh yang panjang ni 4 batang lagi. Sebab apa? Sebab saya nak letak tengah dia, kiri kanan 2 atau bawah 2. So tambah 4 batang. Lepas tu saya tambah 2 batang. 2 batang panjang dia. Nak letak kat tengah. Dengan letak kat kiri depan belakang lah. Depan satu, belakang satu. Lepas tu untuk tinggi, saya tak ada tambah apa-apa. Untuk lebar ni saya tambah banyak sikit. Saya tambah 5. So 5 kat mana? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so lebar dia berapa kat sini? Lebar dia dalam 2 kaki lah lebih kurang. So lebar ni saya tambah atas 1, bawah 1, kiri 1, kanan 1, dah 4. Lepas tu nanti ada tengah 1. So ada 5. So ni kayu yang saya dah potong. So ada 3 bahagian kayu saya potong. Panjang, tinggi dengan lebar. Apa yang saya buat lepas potong ni, saya nak tebuk untuk masukkan skru. So dekat mana kayu yang kita nak cantum ni, kita kena mark untuk kita tebuk. Tebuk ni sebenarnya kita nak reduce space untuk skru. Maksudnya kalau skru tu 1 inci, kayu tebal 1 inci, tak semestinya kita nak kalau skru tu 2 inci, kayu ni 1 inci, tak semestinya kita masuk sini 1 inci dengan dia punya kayu satu lagi 1 inci kan. So kita nak masuk dalam sikit sebab nak bagi space lebih pada kayu yang kita nak lekat tu. So dalam kata lain, untuk jimatkan skru pun ya jugalah kan. Takkan kita semua benda kita nak beli skru panjang. Satu lagi kita boleh sorok skru tu. Maksud dia skru tu bila kita matikan dia dalam lubang, kita boleh tutup lah dengan sila ke apa kan. So nanti saya akan tebuk lubang. Okey, saya dah tebuk lubang. So lubang kayu yang saya gunakan adalah kayu yang kita nak jadikan tiang lah ataupun tinggi. Lubang dia saya tebuk 2. Satu untuk kita masukkan skru untuk kita attach dengan panjang kayu, dan satu lagi lubang untuk kita masukkan skru untuk attach dengan lebar kayu. So lubang ni make sure jangan dia selisih kat dalam, sebab nanti takut skru belagar. So satu letak bawah sikit, satu letak atas sikit, okey lah. Yang penting dia boleh lekat dengan kayu. So sebelum kita attach kayu-kayu ni dekat lubang-lubang tadi, kita masukkan siap-siap skru supaya mudah. Lepas tu letak gam lah siap-siap. Dan jangan lupa
nak untuk apa, nak bagi dia punya sudut tu tepat, pakai benda ni, angle apa dah nama dia, lupa dah. So sekarang saya dah siap buat frame. Cuma frame ni macam agak ada error sikit lah, sebab kalau tengok kayu ni saya sambung dia punya punca, sebab kayu saya potong semua sama, tapi dekat part ni dia ada lebihan. Bila compare dengan yang tengah, dia straight, yang dia tak ada kan. So bila nak sambung baru perasan. Tapi tak apa, kita sambung macam ni untuk bagi dia lagi kukuh. Gam, lepas tu skru lah. So kukuh insyaAllah. Next step saya akan buat pintu. So pintu yang saya nak buat nanti, saya pakai encel jenis ni. Saya beli kat Shopee. Encel ni lebih kurang macam encel yang kita gunakan dekat kitchen cabinet lah. Cuma yang kitchen cabinet tu kita kena tebuk lubang. Yang ni senang sikit, dia tak payah tebuk lubang kan. So dia tu grip. So pintu kita ni tak payahlah nak letak apa, nak letak magnet ke apa kan, nak bagi dia lekat kan. So saya dah ukur panjang kali lebar pintu. Nanti saya buat dan saya akan tunjuk balik. Ok, so kayu untuk frame saya dah potong. Untuk dinding pintu pun saya dah potong, saya dah susun rapat-rapat. So ini make sure lurus. Lepas tu tengah dia pun saya bogam. Lepas tu nanti saya nak letak frame atas dia. Ok, saya dah bogam frame ni macam ni. Saya biar dulu pergi dia lekat betul-betul. Lepas tu saya letak paku je. Nanti saya angkat, saya paku di belakang. So paku biar ada di belakang. Dan mungkin ada sikit skru lah pakai untuk bagi dia lebih kukuh. Ok, ni satu pintu dah siap. Ini tengah buat. So lepas ni kita just nak trim balik lah, bagi elok. Ok, ni satu pintu dah siap. Satu lagi on the way. Saya gam nak bagi dia dekat betul-betul. Yang dah siap ni nanti kita trim balik, bagi ikut buang lah yang tepi-tepi ni.
Okey, ini hasil dia. Portable kitchen cabinet kita dah siap. Cuma saya tak select lagi. Nanti esok saya nak select. So, ada roda panjang 4 kaki. Ada roda kan. Saya saja bagi dia tegak, senang, tak nak bagi dia lari. Ada shelf kat dalam. Lepas tu dia punya handset saya pakai hinge macam ni. Tapi yang ni pun tak apa nak kuat sangat lah. Kabinet yang dah siap. Kucing ni pula, dia ingat rumah dia kan. So saya tengok saya pakai handsel jenis apa. So apa yang saya boleh ulas handsel jenis ni, dia mungkin lebih sesuai pakai kat kitchen cabinet biasa lah. Jenis kayu lah, maksud dia kayu yang selalu orang buat kitchen cabinet tu kan. Kalau kayu pellet ataupun kayu pine ni, dia agak berat sikit, tak sesuai. So dia lebih sesuai pakai handsel biasa ataupun handsel yang hitam lah. Lepas tu kita kena letak macam apa, lock kat dalam. Yang ni contoh lock dia. Okay, so setakat ini saja. Jumpa lagi. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum.